Hai semua, Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan masuk bab baru. Yang lepas kita dah habis kan, jadi kita boleh masuk bab baru. Bab baru ni tajuknya adalah ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sila buka muka surat 154 sampai 157. Bab 6. Okey. Muka surat 156, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Bagaimanakah suatu situasi boleh diwakilkan dalam bentuk ketaksamaan linear? Okay, ketaksamaan linear ni macam mana? Ketaksamaan ni, macam sebelum ni kita belajar persamaan linear. Samaan linear tu contohnya macam ni. Y sama dengan 5x tambah 2. Tu persamaan linear. Ketaksamaan, bila dia tak sama, maksudnya dia y lebih kecil daripada 5x tambah 2. Dia tak sama. Kalau sama, maksudnya pengakhirannya dia akan dapat sama, kiri dan kanan ni. Bila tak sama, maksudnya kalau contoh, kita pergi pada nota kecil kat tepi belah kanan kat buku awak tu, surat 156, memori saya. Ni, tanda-tanda ni lebih besar. Contohnya kat sini 10 lebih besar daripada 2. Jadi lebih besar bila bahagian yang terbuka ni besar. Bila terbalik ni kecil. Ingat So lebih kecil atau kurang daripada 2, lebih kecil daripada berapa 2? 3 contohnya. Lebih besar daripada atau sama dengan. Bila dia ada tanda sama dengan ni, maksudnya ada lebih besar atau sama dengan. 7 tolak 5 lebih besar atau sama dengan lebih besar daripada 2 lah. 7 tolak 5 2. So 2 lebih besar daripada 2 boleh, 1 boleh, 0 boleh. Macam tu. Maksudnya 7 tolak 5 kan 2 kan. 7 tolak 5 lebih besar atau sama. Salah. Lebih besar, bukan lebih kecil. Saya silap sikit. Lebih besar atau sama dengan lebih 2, 3, 4. 7 tolak 5 lebih besar atau sama dengan 2, 3, 4. Bila dia kata lebih besar dan sama, maksudnya dia ada maksud sama ni. Ataupun kurang daripada atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, A lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Maksudnya kalau contoh lebih kecil daripada negatif 2, lebih kecil, maksudnya A ni kemungkinan negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Macam tu. Ketaksamaan digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tak sama. Kalau persamaan linear, dia yang sama. Kalau ketaksamaan ni yang tak sama. Alright, kita pergi pada contoh yang diberikan. Macam tak habis kita ni. Pada gambar ketinggian terowong ni antara contoh yang dibagi pada Rajah 1. Menunjukkan tanda amaran ketinggian yang biasa dilihat di jalan raya atau lebuh raya. Maksudnya 4 point berapa kat situ gambar dia? 4.15 4.15 meter. Maksudnya dia kan ada tanda kan, maksudnya dia mesti lebih rendah daripada 4.15. Ni 75 ke 15. Contoh dah kalau 15 kan, maksudnya dia tak boleh lebih. Kalau lebih dia akan langgar terowong ni. Sama pun dia tak boleh, dia akan bergesel. So dia kena kurang. Dia ada tanda kan, dia kena lebih kurang. Macam tu. Kemudian yang kedua, pada situasi Rajah 2 melibatkan kuantiti berat dalam kilo tapi pada dua keadaan berbeza. Dia ada BDM iaitu berat dengan muatan. Maksudnya lori kalau ada barang dengan lori tanpa muatan, maksudnya kosong. Dia jalan. Kalau kosong, ni lori dengan muatan.
Contoh dia bawa kontena yang ada isi dengan muatan dia boleh 7,500 kilo je. Lepas tu tanpa muatan 3,410. Itu maksudnya berat lori tu lah. Jadi untuk kita tahu nilai muatan yang maksimum boleh ada dalam lori tersebut, maksudnya yang boleh kita masukkan dalam lori. Tadi ni lori kosong, ni lori yang penuh. So maksimum yang kita boleh masukkan dalam lori tu adalah kita tolakkan berat dengan muatan tolak berat tanpa muatan. Jadi kita tolakkan yang penuh dengan yang kosong, kita akan dapat muatannya sahaja. Maksudnya maksimum muatan ni berapa yang boleh naik atas lori ni. Jadi dia gunakan 7,500 tolak 3,410 dan ditukarkan. Dia kena nyatakanlah di sini perubahan dia ni kan. Dia letakkan Y iaitu berat dengan muatan BDM, X adalah berat tanpa muatan iaitu BTM. Jadi bila dia tukarkan dalam satu persamaan, ketaksamaan, dia akan jadi Y lebih besar atau sama dengan, maksudnya berat dengan muatan lebih besar atau sama dengan berat tanpa muatan, maksudnya berat lori sahaja tambah muatan 4,090 kilo tadi. Jadilah satu persamaan. Dan tanda ni akan menyebabkan dia jadi ketaksamaan. Macam tu. Okey, kita pergi pada contoh 1 pada muka surat 156. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14. Okey, buku rujukan RM14. Buku latihan sebenarnya RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah 100. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Dia beli barang ni, dia maksimum 100, dia tak boleh lebih daripada 100 barang-barang dia. Jadi kita tukarkan lah. Contoh kita tukarkan buku rujukan ni sebagai X, buku latihan sebagai Y. Macam tadi kan, kita letakkan XY lah, mudah sebab biasa memang kita gunakan XY kan. Jadi kita dah tukarkan macam ni, macam matrix kan, kita letakkan huruf. Jadi 14X tambah 9Y, RM9 harga sebuah, sebab dia kata beberapa buah, dia tak tahu berapa buah tu kan. Maksimum maksudnya 100 ni terlibat tak? Dia boleh RM99 ataupun dia boleh 100. Dia boleh 100. So kalau boleh 100, maksudnya kita akan jadi sama dengan, lebih kecil atau sama dengan 100. Jadilah satu ketaksamaan linear. Macam tu. Okey, seterusnya Puan Hidayah ingin membeli berapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Okey, poster kecil RM12.50. Poster besar sama dengan RM18.50. Jadi kita tukarkan dia jadi RM12.50 ni, kita boleh tukarkan dia jadi dalam pecahan. Kalau nak mudah, awak tekan je dekat kalkulator, awak tekan je 12.5, kemudian tekan tukar pecahan tu, pecahan ke perpuluhan tu, dia akan jadi 25/2. Kita letaklah, kita gunakan KB kan, K kecil, B besar, 18.5. Kita akan dapat 37/2. 18.5 37/2 besar. So kita tambahkanlah dia 25/2 K tambah 37/2 B lebih kecil atau sama dengan RM150. Okey, kalau kita tengok dekat dalam buku teks tu pula,
dia ada bagi contoh. Sekiranya kita tak nak dia dalam bentuk pecahan, kita nak dalam bentuk pecahan, sebab kita nak jadikan dia dalam bentuk ketersamaan linear, kita nak jadi pecahan. Jadi kita tengok pecahan ni semua adalah dalam per 2. Jadi kita darabkan dengan 2. Semua bila kita darab 1 dengan 2, so semua sekali kita kena darab dengan 2. So 25 per 2 darab 2 dia akan jadi 25K tambah 37B. Lebih kecil dan sama dengan ni, 2 darab 150 akan jadi 300. Maka jadilah 25K tambah 37B lebih kecil dan sama dengan 300. Itulah jadi ketersamaan linear. So ni pengenalan dulu. So Ustazah nak awak cuba praktiskan diri 6.1A tu. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.